Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk kelas matematik tingkatan 1, hari ini kita akan masuk bab baru, iaitu bab 6 persamaan linear. Standard pembelajaran untuk hari ini ialah muka surat 124, 6.1.1, mengenal pasti persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Okey, buka buku teks muka surat 124. Okey. So, untuk yang awal, okey, diberi dua rajah. Okey, rajah A, gambar duit sekeping yang bernilai RM100 untuk rajah A. Dan rajah B, ada dua keping duit yang bernilai RM50. Okey, rajah A ada sekeping sahaja duit dan duit itu bernilai RM100. Rajah B ada dua keping duit yang bernilai RM50. So, rajah B dua keping RM50 bersamaan juga dengan RM100. So, nilai wang dalam rajah A dan rajah B adalah sama. Okey, so situasi ini, apa sahaja benda atau situasi yang mempunyai nilai yang sama boleh ditulis sebagai, okey, ditulis sebagai nilai wang dalam rajah A. Okey, dia ada simbol. Untuk matematik, kita guna simbol ini. Sama dengan. Okey, simbol sama dengan. So, macam mana cara kita nak baca? Nilai wang dalam rajah A sama dengan nilai wang dalam rajah B. Okey. So, kita gunakan simbol sama dengan. Okey, simbol sama dengan digunakan untuk, okey, simbol sama dengan ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua kuantiti. Dua kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. So, apa saja benda yang mempunyai nilai yang sama, kita guna simbol sama dengan. So, benda ni kamu dah guna lama dah simbol ni. Cuma bezanya sekarang kita nak belajar dalam tajuk 6 ni, simbol sama dengan ni digunakan dalam persamaan linear. So, kamu lihat perkataan persamaan linear ni ada perkataan apa? Sama. Sama. Dan dia ditambah dengan imbuhan per dengan an. Jadilah persamaan. So, apa saja yang melibatkan situasi, dua situasi, dua nilai yang sama nilai, kita akan guna simbol sama dengan. So, sebenarnya ayat di sini ni, nilai wang dalam rajah A sama dengan nilai wang dalam rajah B ni, dalam matematik kita panggil ayat matematik. Jadi, ayat matematik yang melibatkan kesamaan, benda yang sama benda yang sama kita kenali sebagai persamaan. So, bila kamu lihat dalam tajuk matematik, ada tanda persamaan di tengah-tengah, ada tanda sama dengan di tengah-tengah, bermakna ayat matematik tu kita panggil apa? Persamaan. Okey, misalnya atau contoh, okey, bila melibatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, mesti ada pemboleh ubah lah. Yang kita belajar masa tajuk yang lepas, tajuk 5. Pemboleh ubah tu apa? Huruf kan? So, dalam ni dia akan ada gabungan. Apa yang kamu dah belajar di bab 5, ada pemboleh ubah dalam tu. Ada simbol sama dengan. Ada linear. Linear tu maksudnya apa? Linear tu maksudnya pemboleh ubah yang terlibat dalam persamaan tersebut. Kuasa dia adalah 1. Itu yang kita akan linear. So, contoh dekat sini, X tambah 2. So, pemboleh ubah dia apa? X. Okay, pemboleh ubah dia X. Dan pemboleh ubah X ni kuasa 1 lah. Tak ada kuasa apa-apa sebelah dia. Bermakna kuasa 1. X tambah 2 sama dengan. Nampak ni? Ada tanda sama dengan di tengah-tengah. Sama dengan 5. So, X tambah 2 sama dengan 5 ni kita panggil apa? Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kenapa persamaan linear? Kerana X tu kuasa 1. Kenapa dalam satu pemboleh ubah? Kerana dalam persamaan ini hanya ada satu pemboleh ubah, iaitu X. Okey. Dan ada satu lagi contoh dekat sini. Y tolak 7 sama dengan
11. Okey, so pemboleh ubah yang terlibat ialah Y dan pemboleh ubah Y kuasa 1. Bermakna ini adalah persamaan linear dan hanya ada satu saja pemboleh ubah dan ada simbol sama dengan. So, kesemua ini Y tolak 7 sama dengan 11 merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, tadi kita dah belajar satu simbol untuk menunjukkan situasi yang melibatkan benda yang sama nilai. Okey, so kita guna simbol sama dengan, betul tak? Okey, lawan kepada situasi tadi adalah hubungan yang berlainan lah, yang tak sama nilai. So, ada juga simbol yang kita akan gunakan sekiranya hubungan tersebut menunjukkan nilai yang berlainan atau berbeza. So, simbol yang kita gunakan ialah simbol ni macam ni. Ni. Yang setengah bulat ni. Simbol dia sebenarnya sama macam simbol sama dengan. Kita buat simbol sama dengan dulu. Lepas tu kita cross, kita potong. Jadi simbol ni digunakan untuk dalam hubungan yang terdiri daripada nilai yang berlainan, nilai yang berbeza. Misalnya 2. Macam mana kita nak baca? 2 tidak sama dengan 5. Betul tak? 2 nilai 2 mana sama dengan nilai 5? So, kita guna simbol tidak sama dengan. Okey, mudah saja nak. Okey. So, di sini ada lagi kita nak terangkan berkaitan dengan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Persamaan dalam rajah di bawah, okey, yang ada 6 dalam kotak ni, dikenali sebagai persamaan linear. Ni, perkataan linear ni kamu kena faham. Linear tu kenapa? Kerana kuasa pemboleh ubah ialah 1. So, ingat, apabila kamu nampak je linear, perkataan linear dalam tajuk apa pun, tak kira lah tajuk bab apa pun, so, linear tu merujuk kepada kuasa pemboleh ubah ialah 1. Apabila kuasa pemboleh ubah ialah 1, kita tak tulis. Kita tak tulis. Okay, contoh dekat sini. Yang pertama, persamaan linear dalam persamaan linear. Yang pertama, persamaan linear lah. Yang pertama, X tambah 5 sama dengan 8. So, bila persamaan mesti ada simbol sama dengan, mesti ada pemboleh ubah. Dan apabila linear, mesti ada pemboleh ubah tu kuasa 1. So, persamaan linear yang pertama, X tambah 5 sama dengan 8. Okey, persamaan linear yang kedua, Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Okey, persamaan linear yang ketiga, 6P tambah 4Q sama dengan 9. Okey, persamaan linear yang keempat, X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. Dan persamaan linear yang kelima, 3N tambah 1 sama dengan 6N. Okey. Persamaan linear yang keenam, 3H tolak 1 sama dengan 5K. So, kamu kena faham. Keenam-enam ni ialah persamaan linear. Stop persamaan linear. Contoh persamaan linear. Kenapa kita kata persamaan linear? Sebab pemboleh ubah ni berkuasa 1. Tak kira lah ada berapa pemboleh ubah pun. Janji kuasa dia 1. Okey. Daripada keenam-enam contoh persamaan linear ini, kita nak keluarkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah sahaja. Maksudnya, kamu lihat di sini, persamaan linear mana yang ada satu pemboleh ubah. Maksudnya, ada satu huruf saja. So, kalau kita lihat kat sini, persamaan linear yang pertama ni adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah kerana hanya ada satu saja pemboleh ubah, iaitu X. So, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah yang pertama ialah X tambah 5 sama dengan 8. Okey. So, ini yang pertama. Okey, test yang kedua. Adakah yang kedua persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Betul kan? Sebab pemboleh ubah dia Y sahaja kan? So, yang kedua. Okey, persamaan linear yang kedua. Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Okey, kita test pula yang ketiga.
Okey, dalam persamaan linear yang ketiga, ada dua pemboleh ubah iaitu P dan Q. Nampak? Sini 6P, sini 4Q. So, dua pemboleh ubah. Bila dua pemboleh ubah, dia tak termasuk dalam kategori persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Ada nampak dua huruf atau tiga huruf, so itu bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, tengok pula nombor persamaan yang nombor 4 pun sama, ada dua pemboleh ubah iaitu X dengan Y. Jadi tak nak. Okey, kita pilih yang lain. 5. Yang kelima ni, 3N tambah 1 sama dengan 6N. Okey, kamu lihat kat sini. Pemboleh ubah yang terlibat ialah N dan N. Pemboleh ubah yang sama walaupun diulang 2 kali atau 3 kali. So, apabila kamu nampak macam ni, ada dua pemboleh ubah tetapi pemboleh ubah tu sama, iaitu huruf N juga. Jadi, ini juga dikatakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So, dia termasuk dalam kategori persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Seterusnya kita test pula nombor 6. 3H tolak 1 sama dengan 5K. So, ada dua pemboleh ubah, H dan K. Jadi, ini bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So, daripada persamaan linear di atas, kita keluarkan pula persamaan linear yang hanya ada satu pemboleh ubah. Okay, so tolong jangan keliru. Di atas ni persamaan linear. Dia berhenti dekat sini je, persamaan linear. Ni. Tajuk yang nombor 1 ni persamaan linear. Bila linear, kita lihat kuasa pemboleh ubah saja. Pemboleh ubah tu nak ada 2 atau 3 atau 4, tak ada masalah. Tetapi nombor 2 ni, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Ni kata kunci dia. Satu pemboleh ubah. So, kamu kena test dalam persamaan tu ada pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu berkuasa 1 dan mesti 1 sahaja pemboleh ubah. Tak boleh lebih. Okey? So, jangan keliru. Okey, so kita sambung lagi ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Yang saya sebut tadilah. Ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ada 2 ciri. Yang pertama, hanya mempunyai satu pemboleh ubah lah. Okey, hanya satu pemboleh ubah saja dalam persamaan tersebut. Yang kedua, kuasa pemboleh ubah ialah 1. Kuasa pemboleh ubah mesti 1. 2 ciri ni kena ingat. Contoh kita ambil kat sini, X tambah 5 sama dengan 8 kan? Okey, so apakah pemboleh ubah terlibat? X saja. Jadi memenuhi ciri yang pertama. Okey, ciri yang kedua, kuasa pemboleh ubah ialah 1. So, kuasa X ialah 1. Tak ada kuasa 2, tak ada kuasa 3. Okey, dan mesti ada tanda kesamaan lah, tanda sama dengan. So, semua ini X tambah 5 sama dengan 8 merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So, kalau kamu lihat, ada kuasa, contoh X kuasa 3 tambah 5 sama dengan 8. So, adakah ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? X kuasa 3 tambah 5 sama dengan 8? Bukanlah. Kenapa bukan? Kerana, kalau dia suruh bagi sebab, kerana kuasa bagi X ialah 3. Untuk memenuhi ciri persamaan linear, kuasa bagi pemboleh ubah mestilah 1. Okey, boleh Okey, contoh. Terangkan sama ada persamaan berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. So, langkah pertama, kamu kena pasti dulu. Adakah ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Jika ya, kamu tulis ya. Lepas tu, kamu kena bagi sebab. Ataupun kamu terangkan kenapa kamu kata ya. Sebab soalan ni suruh kamu terangkan. Sebelum kamu terangkan, kamu kena kata dulu ya atau bukan lah. Okey, kita lihat contoh A. 3X tambah 2 sama dengan 5. Cek. Ada berapa pemboleh ubah? 1 saja iaitu X. Dan kuasa pemboleh ubah bagi X ialah 1. Jadi jawapan dia ialah ya. Letak ya kat atas, kat depan dulu. Letak ya, dapat ada 1 markah. Okey, alasan ataupun penerangan. Kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh ubah, iaitu X. Dan kuasa bagi X ialah 1. Kuasa bagi X ialah 1. So, ini penerangan kamu. Untuk soalan macam ni. Okey, sambungan untuk contoh tadi. Okey, tadi kita lihat contoh A. Okey, sambung contoh B. Kita nak tentukan persamaan P tolak 4Q ni. P tolak 4Q sama dengan 6. Adakah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah?
So, kalau kamu lihat ada berapa pemboleh ubah? P dengan Q. So, 2 pemboleh ubah. Jadi, jawapan kamu kena tulis perkataan bukan. Okey, bukan kat depan. Kerana, bukan kerana persamaan ini mempunyai 2 pemboleh ubah, iaitu P dan Q. Ni alasan kamu lah. Okey. Seterusnya kita lihat contoh C. 2 kurungan K tolak 7 sama dengan K per 3. Okey. So, test. Check ada berapa pemboleh ubah? K dan K. Pemboleh ubah yang sama walaupun diulang 2 kali. Jadi, jawapan kamu ialah ya, kerana persamaan ini mempunyai 1 pemboleh ubah K. Okey, pemboleh ubah yang terlibat ialah K dan kuasa K ialah 1. Okey, dan kuasa K ialah 1. Okey, dan contoh D, Y kuasa 2 tambah 3Y sama dengan 1. So, kalau kamu lihat di sini, Y yang pertama ni ada kuasa 2. Jadi, jawapan kamu akan jadi bukan. Kerana kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah Y ialah 2. Atau kamu tulis kuasa bagi pemboleh ubah Y ialah 2. Tak ada masalah. Ayat di bawah ni untuk sebab dan alasan tu, tulis ayat yang ringkas. Okey, tetapi memenuhi kehendak soalan. Okey, kita dah selesai standard pembelajaran 6.1.1. Kita sambung lagi kelas hari ini untuk standard pembelajaran yang kedua, iaitu 6.1.2, membentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So, kita nak bina persamaan linear yang melibatkan satu pemboleh ubah berdasarkan suatu pernyataan atau situasi dan sebaliknya. Okey, buka buku teks, rujuk muka surat 126. Okey, untuk membentuk persamaan linear ada 2 tip yang disenaraikan dekat sini. Yang pertama, setiap sebutan dalam persamaan linear mesti mempunyai unit yang sama. Maksudnya jika melibatkan unit, contoh kilogram, meter, sentimeter, kita kena bagi unit tu sama. Kita kena bagi dua-dua jadi kilogram atau dua-dua jadi gram. So, kena tengok unit. Dan tetapi walaupun melibatkan unit, dalam persamaan linear, unit tidak perlu ditulis. Contoh RM, kilogram, kilometer, meter, liter, sentimeter tak perlu tulis dalam persamaan linear. Kita hanya tulis nombor dan pemboleh ubah saja. Okey, contoh. Okey, bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, kita dah bentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So, contoh A. Dia bagi situasi atau ayat yang ringkas. Satu nombor. Okey, ni kata kunci dia. Satu nombor. Okey, apakah nombor tu? Kita tak tahu nombor tu, betul tak? Satu nombor ditolak. Ni kata kunci lagi ni, ditolak dengan 8. Bakinya ialah 2. Okey, so dalam situasi ni ada kata-kata kunci yang akan membantu kamu untuk membina persamaan linear. Antara kata kunci di situ, kamu kena tahu apakah yang kita nak tulis nanti. Melibatkan apa? Apakah operasi yang terlibat? Tambah, tolak, darab, bahagi. Okey? Dan dalam persamaan tu mesti ada sama dengan. Okey, sama dengan tu sebenarnya ialah jawapan. Contoh dekat A ni, sama dengan tu mesti selepas nombor 2 lah. Sama dengan tu mesti sebelum nombor 2. Sebab bakinya ialah 2. Ini jawapan. Baki je ialah 2. Ini jawapan. So, cara kamu nak tulis macam mana? Jadi, satu nombor ditolak. Nombor ni kita tak tahu nombor apa. So, yang kita tak tahu tu kita wakil dengan pemboleh ubah. Kamu nak guna huruf apa? Katalah nak guna huruf Y. So, tulis Y untuk mewakili satu nombor. Okay, Y ni mewakili satu nombor. Operasi dia apa? Ditolak. Bermakna operasi dia tolak. Tolak dengan nombor apa? Tolak dengan 8. 8 masuk dalam ni. Y tolak 8. Bakinya. So, bakinya ni diwakili oleh simbol sama dengan. Okey, bakinya ni adalah simbol sama dengan. Sama dengan berapa? Sama dengan 2. Okey.
So inilah persamaan linear dalam satu pemulik ubah yang kamu dah bina. Saya ulang balik, satu nombor. So jadi bila kamu baca situasi apa benda yang kamu tak tahu, yang kamu tak tahu nilai, dia tak sebut nilai, gunalah huruf untuk mewakili pemulik ubah. Ambil apa-apa saja huruf. Jika dia tak bagi dalam soalan ni menggunakan huruf apa, kamu guna saja huruf apa, jadi huruf kecil. So, wakilkan dengan Y. Operasi tolak. Tolak dengan apa? Tolak dengan 8. Hasil dia atau jawapannya sama dengan 2. Okey, so inilah jawapan kamu. Persamaan linear yang kamu telah bentuk. Okey. So, untuk nombor B. Okey, untuk nombor B panjang sikit persamaan dia. Situasi dia. Ahmad membeli 5 batang pen. Okey, ni nampak 5 batang pen. Dengan harga Y sen. Sebatang lah. Ini kata kunci. Sebatang harga dia Y sen. Tak tahu berapa sebatang tu harga dia. Mungkin RM1. Mungkin 70 sen. Okey, jadi kita tak tahu harga sebatang pen. Dan dia beli apa lagi? Sebuah buku. Buku dia bagi tahu harga RM3. Okey, buku RM3. Jumlah. Jumlah tu adalah operasi lah. Operasi. Untuk menunjukkan operasi tambah, tolak, darab, bahagi. Jumlah wang yang dibayar ialah RM7. Okey. So, macam mana kita nak wujudkan, kita nak bina persamaan linear ini? Langkah yang pertama, kamu kena cari harga 5 batang pen ni. So, macam mana kita nak tahu harga 5 batang pen? So, kita kena buat operasi apa? 5 batang pen. Harga dia berapa? So, kita tak boleh tahu harga 5 batang pen sebab kita tak tahu harga sebatang ni berapa. Dia hanya bagi tahu harga sebatang Y sen. So, bagaimana nak tahu 5 batang pen? Kita buat operasi darab, betul tak? 5 kita darab dengan Y sen tadi. Dapatlah berapa? 5 darab Y sen. So, hasil dia jangan tulis unit. 5 darab Y sen bermakna 5Y. 5Y. Jangan tulis dah sen. Sen tu unit. So, kita gabungkan dengan harga sebuah buku tulisan. So, kita nak buat operasi apa? Operasi tambah lah sebab dia tulis kat sini jumlah wang yang dibayar. So, bermakna jumlah wang dibayar tu adalah sama dengan 7. Dia bayar RM7. Jangan tulis unit lah. RM tak mau. So, di depan ni kita nak tulis apa? So, bermakna kita ambil 5Y tambah. Kenapa tambah? Sebab jumlah. Tambah dengan harga buku yang dia beli 3. Inilah persamaan linear yang kamu bentuk. 5Y tambah 3 sama dengan 7. Okay, nampak? Soalan ni memang perlukan pemahaman yang lebih kerana ia melibatkan situasi di luar kotak pemikiran lah. So, kamu baca pernyataan, kamu kena keluarkan apa yang nilai yang tak tahu, wakilkan dengan pembuli ubah, persamaan, kena ada tanda sama dengan, dan apa operasi yang terlibat. Sama ada tambah, tolak, darab, bahagi sajalah. Okey. So, kalau dalam buku teks untuk contoh B ni, 3 dengan 7 ni dia tukar unit. Dia bagi jadi unit dalam sen. Sebab dekat sini dia bagi sen kan? Okey, dalam sen, bukan dalam RM. Yang ini dalam RM. So, boleh saja kamu tukar sen ni jadi RM, RM jadi sen. Tetapi, di sini disebut sen. So, nak lagi tepat, kamu tukar jadi sen. Unit sen. So, 5Y tambah. Okey. Tambah RM3 tu bersamaan dengan 300 sen. Okey. Bersamaan dengan 7. RM7 tu sama juga dengan 700 sen. Itu saja. Tapi kalau kamu guna yang ini pun saya rasa boleh dapat markah dah. Cuma nak bagi lagi memenuhi kehendak soalan sebab di sini menggunakan unit sen. So, kita tukar jadi unit sen lah. 5Y tambah 300 sama dengan 700. Okey. Okey. Contoh yang berikutnya adalah berlawanan dengan contoh tadi. Contoh tadi dia bagi situasi kamu kena wujudkan, kata kamu kena bina persamaan linear dalam satu pemulik ubah. Okey, contoh yang ini dia bagi persamaan linear dalam satu pemulik ubah, kamu kena tulis situasi. Okey. Kita lihat contoh A.
Okey, tulis pernyataan atau situasi. Maksudnya jawapan kamu dalam ayat ringkas lah bagi setiap persamaan berikut. Okey, yang A, 2x tambah 5 sama dengan 19 dengan keadaan x ialah suatu nombor. Okey. So, dia bagi tahu dah x tu sebenarnya adalah nombor, tapi kita tak tahu nombor apa. So, macam mana kamu nak apa ni menyelesaikan soalan ni? Okey, kamu tengok dekat sini. 2x, okey 2x. 2x. So bermakna 2x ni operasi apa? 2 ada nombor, sebelah nombor ada pemboleh ubah. So kamu kena faham. Sekiranya kamu nampak ada nombor dan juga ada pemboleh ubah, bermakna itu adalah operasi apa? Darab. Okay, ada nombor, sebelah nombor ada pemboleh ubah. So, itu ialah operasi darab. Okay. So, apakah ayat atau situasi yang kamu kena tulis? Mesti ada perkataan darab lah. Okay, mesti ada perkataan darab lah. Okay. So, ayat kamu akan jadi 2. Okay, 2. Okey, 2 darab. Okey, darab dengan apa? Suatu nombor. Okey, 2 didarab. Okey, operasi darab kan? Didarab. Okey, didarab dengan apa? X tu ialah suatu nombor kan? So 2 didarab dengan suatu nombor. Okey, 2 didarab dengan suatu nombor. Okey, kita tak tahu nombor tu X tu merujuk nombor apa. So 2 didarab dengan suatu nombor. Okey. Hasilnya atau jawapannya ialah 19. So, hasilnya atau kamu boleh tukar perkataan hasilnya, tulis jawapannya pun boleh, tak ada masalah. So, hasilnya ialah 19. Dah. Ini antara jawapan lah perkataan yang kamu boleh guna. Kamu boleh tukar 2 macam dalam buku teks dia tulis 2 kali suatu nombor. So, kali itu bersamaan dengan darab. Okey, jadi kamu boleh guna istilah-istilah yang sama maksud. 2 didarab dengan suatu nombor, hasilnya ialah berapa? 19. Okey. Kita tengok situasi yang kedua. B, okey, situasi B, Y tolak 2 sama dengan 8. Y tolak 2 sama dengan 8. So, mesti ada perkataan operasi tolak lah sekali. Ditolak dengan apa? Dan Y tersebut, okey, pemboleh ubah Y tu ialah umur rajis. Umur rajis sekarang. Macam mana kamu nak buat ayat di sini? Dia ada soalan ni, dia ada contohnya, dia ada trik sikit. So, kamu kena faham lah. Ini umur rajis. Katalah umur rajis 10. Okey, katalah kita gantikan Y tu dengan 10. Jadi 10 tolak 2 sama dengan 8. Bermakna umur rajis tolak 2. 2 tu maksudnya 2 tahun sebelum tu lah. Betul tak? Umur rajis 2 tahun sebelum itu ialah 8 tahun. Okey, jadi macam mana kita nak tulis? Umur rajis. Okey, umur rajis. Okey, umur rajis 2 tahun lepas. Sebab kita tolak kan? 2 tahun lepas. Okey, ialah berapa? Kenapa kita kata lepas? Sebab kita kat sini tolak ni. Dah. So, umur rajis 2 tahun lepas.
Lepas tu merujuk kepada operasi tolak. So, umur Raja 2 tahun lepas ialah berapa? 8 tahun. So, ada lagi ayat tak yang boleh kamu tulis? Selain daripada ayat yang saya tulis kat sini. Ada lagi. Ada boleh tulis lagi ayat-ayat lain tapi maksud dia sama. Mesti berkaitan dengan umur. Jangan kamu duk tulis tinggi pula. Sebab penyataan ni, situasi ni berkaitan dengan umur. So, tolong ikut situasi. Jika umur, kena guna perkataan umur. Okey? Okey, so sampai di sini saja kelas kita untuk hari ini. Okey, untuk hari ini kamu kena buat 2 latihan. Okey. Yang pertama, latih diri 6.1A. Buku teks muka surat 125. Dan juga buat latihan latih diri 6.1B. Buku teks muka surat 126. Okey, so yang jadi masalah nanti mungkin soalan yang berkaitan dengan kita nak kamu nak membentuk persamaan dan juga menulis pernyataan. Okey, yang contoh yang yang tajuk 6.1.2 lah. Okey, jadi kamu kena fahamkan betul-betul nak bentuk persamaan tu operasi apa yang terlibat, pemboleh apa yang terlibat. Pemboleh ubah kamu boleh guna apa sahaja huruf yang kamu nak guna. Kecuali kalau dah dinyatakan dalam situasi itu Y. Contoh macam soalan latih diri 6.1B. Soalan nombor 1B. Okay, harga sekilogram ayam ialah RMY. So, kamu kena gunalah huruf Y. Tak boleh tukar huruf lain. Okay, sebab dia dah bagi dah kat situ. Huruf Y kat situ. Kena guna huruf Y lah. So, unit RM nanti dalam jawapan kamu jangan letak. RM, kilogram, tak perlu letak. Okay. Contoh kalau 1A tu, hasil bahagi suatu nombor dengan 6 ialah 12. Hasil bahagi suatu nombor dengan 6. So, operasi yang terlibat ialah bahagi suatu nombor. Suatu nombor tu tak tahu. So, gunalah apa-apa saja huruf. Sebab dia tak bagi tahu nak guna huruf apa. Huruf kecil. Okey. So, jika dia bagi pemboleh ubah yang kamu perlu guna, jadi kamu kena guna pemboleh ubah seperti di dalam soalan. Jika tak dinyatakan, kamu boleh guna apa-apa saja huruf kecil. Okey. So, untuk soalan nombor 2, latih diri 6.1B tu, tulis pernyataan atas situasi bagi setiap persamaan berikut. So, kamu kena gunalah huruf-huruf dalam tu. Kamu tak boleh ubah sebab dah dia bagi dah huruf dalam tu. So, kamu kena guna huruf yang telah ditetapkan. Okey, cuba buat dan fahamkan balik apa yang kamu dah belajar. Okey, selamat belajar dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.